Okey, Assalamualaikum. Kita sambung dengan yang tadi Boleh dengar suara saya dengan slide ni? Hello, boleh dengar tak? Tak. Dengar doktor. Dengar doktor. Okey. So, sekarang ni kita perlu tahu macam mana nak simplifykan resistor. Kalau ikutkan ini dia punya figure yang kita perlu selesaikan. Dia minta kita kirakan R equivalent ataupun jumlah resistor. Okay. Berapa nilai macam mana? Okay. So, kita kena simplifykan satu-satu. Dia ada satu step yang mudah sebenarnya untuk kita simplifykan, tapi dia takes time. Tapi saya rasa better off kita buat macam ni je lah. Tengok satu-satu. Okay. Kalau kita tengok balik resistor tadi tu, right? Yang ini kita boleh simplifykan. Kalau ikutkan tadi kan kita boleh pecahkan kan. Ni dalam bentuk parallel. Kalau ingat tadi, so dia bertemu pada node yang sama So that's why yang 6 dengan 3 ni dia bertemu pada node yang sama. Yang ini dengan ni dia bertemu pada node yang sama, iaitu ini satu node yang sama lah Okay. So dia bertemu kat situ dan dia bertemu di sini. So 6 dengan 3 dia parallel. So bila parallel kita boleh kira parallel, kalau ingat balik dia punya rumus adalah so 6 dengan 3 akan parallel. So, saya lukis balik untuk memudahkan. Okay. Kita buat macam ni. Okay, dan first kita ada satu resistor. Alamak, terlupa pula. Ada dua pecah dua. Dan ini satu tepi. Satu. Macam ni lah. Ada satu. Dua satu lima. 638. So dia nak kira berapa nilai resistor. Okay. So first of all kita boleh pecahkan, kita boleh simplifykan dia. So kita tengok dekat sini yang boleh simplifykan adalah 6 dengan 3. So saya simplifykan 6 dengan 3. 6 dengan 3 ni dia parallel. So 6 parallel dengan 3. Kita akan dapat 6 kali 3 bagi dengan 6 tambah 3. So ini adalah 18 bagi dengan 9. So kita akan dapat new resistor dekat situ equal sama juga dengan 2 ohm. So kita boleh simplifykan. Okay. Dan boleh jadi ni step by step lah saya buat. Okay. 6 dengan 3 tu dah jadi 2 So dia dah tinggal satu je kat situ tadi. So ini 5 8. Ni masih 4 1 2 5 8. So 6 dengan 3 tadi kita dah simplifykan jadi tinggal 1. Okay, daripada 2 parallel 6 dengan 3 tu ada 2 resistor, dia parallel each other. Dia simplifykan, kita akan dapat satu resistor, iaitu nilai baru ni 2. Okay. So kalau tengok balik dekat sini,
Yang ini series kan, 1 dengan 5 ni series. 2 dengan 3 ni pun, 2 dengan 2 adalah series. So kita boleh mudahkan lah dia punya, apa nama panggil nilai resistor yang ni. Okay. So 5 dengan 1 series kita boleh pecahkan. So 5 tambah 1 kita akan dapat 6. Dan yang ni 2 campur 2 4. Okay. So kita boleh lagi simplifykan. Lukis lagi lah ke bawah Simplifykan menjadi satu lagi resistor yang simple. Seperti ini. R equivalent. Okay. Masih lagi 8. Atas masih lagi 4. 2 dengan 2 tadi, 2 campur 2, 4 So kita dapat yang baru. 2 campur 2, 4. Dan kita dapat 5 campur 1, 6. Saya boleh je letak kat atas ni. Ataupun kat mana-mana. As long as dia sepanjang sini kan. Sini A sampai B. Katakan ni A, ni kan B. Ni A, ni B. Saya boleh letak kat sini ke, kat sini ke, kat sini. Mana-mana tak kisah. Sebab dia in between that. So nak nampak lagi cantik, saya letak kat tepi ni supaya nanti kita boleh tengok dia sebagai parallel lah. Okay. So tadi kejap. Ni ada satu. Okay. Ini 5 campur 1, kita akan dapat 6. Dah kira tadi 6 dengan 4. So 4 dengan 6. Alright. So 6 dengan 4 ni, sebab dia betul ni A. A akan turun jumpa 4. Akan turun jumpa B. B patah balik jumpa 6. B patah balik jumpa 6. 6 ni patah balik jumpa A. So ini 6. Ini 4. Nampak dua resistor ni bertemu pada setiap node atas dan bawah yang sama. So basically 6 parallel dengan 4. Okay. So 6 parallel dengan 4 adalah sama juga 6 kali 4 bagi dengan 6 tambah 4. Ini adalah 24 bagi dengan 10. Kita akan dapat 24 bagi dengan 10, 2.4 ohm. Okay. So nanti kita akan dapat simplify satu lagi circuit menjadi macam ni lah. Okay. So ini masih lagi 4. Ini dah jadi 8. Masih lagi 8, sorry. Ini menjadi 2.4. Doktor. Ya. Jalan kerja 6 darab 4 per 6 tambah 4 tu perlu buat ke? Yang ni? Kalau terus pakai kalkulator boleh je kan? Boleh, tak ada masalah. Tapi saya sarankan tulislah sebab kadang-kadang takut salah. Kalau kita pakai kalkulator, kalau ada salah, at least saya nampak jalan kerja tu. Saya nampak dia punya effort nak mencari tu. So kalau salah, dia mungkin nak salah pada pengiraan, tapi konsep betul. So, saya boleh bagi markah dekat situ. Kalau macam terus pakai kalkulator, saya tak nampak konsep dia. Unless kalau kita tak pakai jalan kira ni, pakai kalkulator, boleh lukis gambar macam ni lah. Saya nampak lah apa yang kamu tengah buat ni. Satu. Boleh. Kalau macam tu tak ada isu. Kalau yang terror, kalau yang terror boleh terus buat. Tapi terror tak terror pun, saya pun selalu salah juga. So better off kita buat one by one lah, nampak kita simplifykan. So dekat sini tinggal 4 series dengan 2.4, series dengan 8. Kita dapat sini berapa? 14.4 Tak betul ke tak saya buat ni? Betul, alhamdulillah. 14.4 So tadi yang kita dah simplifykan tadi 2.4 ni, yang daripada banyak-banyak. So itulah cara dia. Kan? Mana ni? Okey, ini yang asal. Right. So kalau boleh saya
kita nak simplifykan, saya punya tips yang pertama, kita simplifykan yang paling hujung lah. Paling hujung daripada source ni, yang belah kanan sekali. Okay. So kalau siapa yang pandai, dia terus buat je ni. Ini dah jadi series. Dia terus tak ada buat satu-satu, dia terus pecahkan. Maksud dia ini, okay, 6 dengan 3 kamu dah dapat kalkulator kan. So dapat apa tadi, 2. So dia terus lukis je kat sini. Dia terus skip. Jadi macam ni terus. Ni tak perlu. Sebab ni dia tahu ini series. Okay, ini series dengan 2. Ni dah parallel tadi dah dapat 2. 2 series dengan 2 dapat 4. 4 parallel dengan 6. Terus dapat macam ni. 4 parallel dengan 6. Okay. Yang ni parallel 2. Dapat, kita kecilkan lagi. Dapat tinggal 2.4. So 4 dengan 8 dengan 2.4 series. Dapatlah nilai total berapa. Okay. Yang ni susah sikit. Example 2. Susah tak susah pun tak susah maknanya lah ni. Okay. Yang ni kita boleh pecahkan satu-satu lah. Okay. So nak kira dia, sebab dia bagi A, B, C, D. Bolehlah try buat ni. Okay. Tak apa, kejap. Kita come back balik kemudian untuk soalan ni. Soalan 28 ni. Kita try buat yang simple dulu. Ni continue. Okay, kita tengok tutorial lah. Tutorial 2. Allah. Okay. Okay, macam ni kita boleh simplifykan. So basically, kalau tengokkan yang ini, dia takkan bagi straightforward. Dia suruh kita cari R ni berapa. Berapa nilai sini. Tapi dia dah bagi total R equivalent tu 50. Kan? Benda yang sama juga, cuma dia reverse engineering lah. So ini 3 parallel. Nanti kita akan dapat satu nilai, serieskan dengan R. Okay. Ini saya rasa ni ada star delta lah sekejap. Macam perlu belajar dulu. Star delta. Sekejap saya rasa ada ni confirm ni. Tutorial 2 solution. Mana soalan jawapan ni? Bukan. Ni tutorial 2. Tutorial soalan nombor 22. Soalan ni. Dia tak ada star delta, tapi kita boleh buat je sebenarnya star delta. Okey, tengok okey. Ni soalan yang asal. So mula-mula kalau kita tengok ni 12 dengan 12 ni parallel 12 parallel dengan 12 parallel dengan 12. So kita akan dapat 12 kali 12 bagikan 12 campur 12. Ni parallel dengan 12. 144 bagi dengan 14. Berapa dapat ni? 44 bagikan 14. Sekejap, saya kira. 10.29 parallel dengan 12. Kita akan dapat 5.54. Betul ke?
Baik. Ini 12, patutlah salah. Sorry. So ini adalah 1/4 bagi dengan 24. 1/4 bagi dengan 24 6. 6 parallel dengan 12 akan dapat 6 kali 12 bagi dengan 6 tambah 12. 6 kali 12 bagi dengan 18. 4. So kita dah jadikan dia macam ni. Okay. So R maintain. Ini dah tinggal 4. Ini jadi 10. Ini 30. Ini 60. This is your V. And R equivalent. Okay, kalau kita tengok sini, 10 series dengan R series dengan 4 kan. So kita boleh terus combinekan lah. Okay. So kita dapat satu lagi apa nama circuit dekat situ, jadi 14. 14 campur dengan R So dia akan dapat macam ni lah dalam gambar ni. Nampak 4 tadi dia dah pecah. 10 R dengan 4. Yang 4 ni tadi 12 parallel dengan 12. Parallel dengan 12. Okay. 10 campur R campur 4 dapat 14 campur R. Okay. Daripada point sini sampai point sini. Katakan ni point A, ni point B. So this is your point A. This is your point B. Okay. Point A jumpa 10. Jumpa R jumpa 4. So A 14 campur R. So dia jumpa dah ni semua. Dia akan patah balik jumpa point B. Patah balik jumpa point B. Okay. B antara B dengan A ada 60 ohm. B dengan A ada 60 ohm. So ni patah sini, ni sini. Ni atas, ni atas. Sama Okay. Dekat sini simple lah. Kita dah tahu ini parallel 2 kan. So 60 parallel dengan 14 campur R. So dapat dah ni. Okay. So nanti kita pecahkan. Kita akan dapat macam ni. 30. Ini adalah 60 yang parallel dengan 14 campur R. Okay. So total dia berapa? Total dia tadi dia bagi R equivalent berapa lupa dah. 50. So kita boleh selesaikan lah daripada situ. Okay. 60 kali 14 campur R bagikan 60 campur 14 campur R. Okay. Ini dapat nilai ni kan. Campur dengan 30. Ini sama juga dengan 50 kan. Okay. So boleh selesaikan ada dari situ. Okay, nak selesaikan? Boleh je selesaikan ni. Lama hilang pula ni. 50 bawa ke kiri is 20. Sama juga dengan 60 kali 14 berapa? 60 kali 14. 840. Campur 60R. Bagi dengan 74 campur R. Okay, daripada situ boleh selesaikan dan seterusnya. So dapatlah nanti R dia 16. Simple je ni matematik biasa. Okay. So yang ni dah selesai. Simple sangat. Okay, question number 23. Dia suruh cari R equivalent untuk A dengan B. Ini kena faham sedikit lah dia punya gambar. Kalau tengok balik, dia lukis dekat point ni tak ada apa-apa resistor point ni dengan point ni. Okay. So basically A akan jumpa point, katakan A besar. A jumpa point A besar. A akan jumpa point A besar. Alright. So A besar ni akan pecah dua. Satu akan pergi ke atas sampai kita jumpa B. Pergi ke atas sampai kita jumpa B. Ni point B. Okay.
Point A yang sama akan jumpa 20 dan katakan ni point C. Point yang sama jumpa 20 akan jumpa point C. Daripada point C dengan point B ada 20 ohm. Point C dengan point B ada 20 ohm. Point C dengan point D ada 10 ohm. Point C dengan point D ada 10 ohm. Okay. So antara B dengan D ada 5 ohm. B, saya ada pergi A. Silap ni. Sepatutnya B dengan D. Bukan ni. Dia akan dapat kat sini sebenarnya. Okay, B dengan D ada 5 ohm. Lepas tu D patah balik ke A. D patah balik ke A. D patah balik ke A. Sorry, D patah balik ke B. D patah balik ke B. Kat sini lah mana-mana sampai sini. Okay, basically ni tak ada. Ini salah ni sebenarnya. So kita akan dapat A. Okay. Lima, 20 B. 20 macam tu. Ni tak ada apa-apa, D patah balik ke A. Patutnya macam tu. So, okay. Jalan kerja dia betul ni. 20 dengan 20 dia parallel sebab dia jumpa pada kepala yang sama, ekor yang sama. Okey. Ini 20 yang kepala ni jumpa dengan 20 kepala. 20 ekor jumpa 20 yang ekor ni. So that's why dia kata 20 parallel dengan 20. Bila 20 parallel dengan 20 kita dapat satu nilai. Yang ini adalah series dengan 10. Series dengan 10. Kita pecahkan. Okey, kita akan simplifykan dulu contoh Bila you dah parallelkan dua ni, kita akan dapat macam ni nanti. Ni A. Serieskan satu. Okey. So 20 dengan 20 ini adalah 10. 10, 20 dengan 20 tadi parallel. 20 dengan 20 parallel. Okey. Kita parallel dengan 5 ohm. So selesaikanlah soalan tu. Ni pun simple, yang 24 ni a bit complex. Tapi tak susah mana juga. Lagi senang. Okey. Sama juga kita boleh jadikan macam ni. Alright. So kita try one by one Daripada point A. Point A jumpa 10 ohm. Point A jumpa 10 ohm akan jumpa point A besar. Akan jumpa, katakan dia letak sini D D lah, kita letak D. Jumpa D So D akan jumpa 5 ohm, jumpa C. D akan jumpa 5 ohm akan jumpa C. Alright. So C akan jumpa 6 ohm akan jumpa E. C akan jumpa 6 ohm akan jumpa E. Right. E akan jumpa 3 ohm akan jumpa F. E akan jumpa 3 ohm akan jumpa point F. So F jumpa 20 ohm jumpa D. F jumpa 20 ohm akan jumpa D. Sama balik Okey. F dengan C bergabung. F dengan C bercantum F dia bercantum dengan C. Kalau ikutkan. So dia bercantum pada point yang sama. Okey. Apa lagi yang kita tak selesaikan? Ni. Antara E ada 8 ohm patah balik kepada B. E 8 ohm patah balik kepada B. So dia dapat simplifykan macam ni. Yang ni simple lah. Kita boleh lukis balik kalau kita remember. Okay. Kita akan dapat macam ni. 10, 5, 20,
6, 3 dan 8. Ni point A, ni point B. Okay. So bolehlah selesaikan ini. Simple juga ni. Right. Macam mana dapat 24? Okay, macam mana nak selesaikan ni? Ini parallel 2 5 dengan 20 parallel. 6 dengan 3 parallel. You akan dapat satu nilai yang lain lah. So A maintain 10. Okay, 2 ni parallel kan. Kita akan dapat nilai X contoh. So akan dapat nilai X. Okay, point ni bertemu Point ni dengan point ni tak kisah dia bertemu Dia tak ada apa-apa resistor, dia akan bertemu dekat sini. Okay, 6 dengan 3 parallel. Katakan kita dapat nilai Y. Nilai Y. Lepas tu satu point dekat sini lah, iaitu di sini. Lepas tu ada 8 ohm barulah jumpa B. Okay, so ni semua series. 10 campur 8 campur dengan X campur dengan Y. Okay, ni selesaikan lah 5 parallel dengan 20, 6 parallel dengan 3 ni, sorry. So dapatlah 24. Pun simple. Konsep dia kita kena tahu nak susun, simplifykan dia. Okay. Selesai, simple. Alright. Okay, yang tu kamu semua boleh try buatlah soalan nombor 26, nombor 7 ni. Banyak pula nanti. Kalau kita ada masa, kita tengok balik. Alright. Anyway. Okay. Ini soalan ni ada dalam midterm lah, insyaAllah. Lebih kurang macam ni soalan dia dalam midterm test nanti. So, kita ada gambar ajar macam ni. You boleh guna macam-macam cara sebenarnya. Okay. They ask you to find V out dengan I out. Okay. So, V out ini dengan I out. Then they ask you to calculate the power dissipated in the third resistor. Okay, 3 ohm resistor. Dekat sini power dia sama dengan berapa? So, you boleh guna IV ataupun I square R lah. Depend pada mana yang mudah. Okay. So, first of all, kita kena tahulah nilai current dekat sini berapa kan. Kita boleh pakai, kita kena tahu dulu current dekat sini berapa. Sebab current in sama dengan current out. So, namanya I. Okay. So, bila nak kira I, kita pakai Ohm's law. So, bila kita pakai Ohm's law, voltage dah bagi. Isu dia sekarang, resistor ni kita kena simplifykan dulu. Okay. Macam mana nak simplifykan resistor? 6 dengan 3 ni adalah parallel. So, 6 dengan 3 parallel, you akan simplifykan, akan dapat 4. Okay, ini 6 parallel dengan 3. 18 bagi dengan 9. So, ni 2 ohm. So, total resistor adalah sama juga dengan 4 campur dengan 2. 6 ohm. So, voltage dia 12. 12 bagi juga dengan Allah 6. Current dia adalah 2. 2 ohm. So, current sini adalah 2 ampere. Sorry, not 2 ohm. Okay. So, kita boleh guna voltage divider. Okay, untuk kira voltage yang pada sini. Okay. So, kita applykan voltage divider. Okay. Nak apply voltage divider pakai rumus tadi. Kalau kita ingat V sama juga dengan V dia punya R ke ataupun sama ke beza atas ni. So, kita nak kira V mana? V dekat sini. V3 ni.
So resistor yang berkaitan adalah 3. Right. Tapi sekarang kita dah simplifykan. Alright. So ini simplified circuit kita. Sorry saya tersilap. According to law KVL, total voltage dalam satu closed loop is equal to 0 kan. So kita tahu voltage dekat 4 ohm ni dengan voltage dekat 2 ohm ni dia tak sama sebab dia in series. Remember, in series dia punya voltage is not equal, current will be the same. Okay, I sama. I dia 2 amp akan flow throughout the entire circuit. Tapi dia punya voltage lain. So kita boleh kira voltage drop dekat sini dan kita juga boleh kira voltage drop dekat 2 ohm. Macam mana guna Ohm's law? So kita nak pakai guna voltage divider. V out ataupun voltage dekat sini adalah resistor dekat yang mana voltage yang kita nak kira, iaitu pada 2 ohm, R dekat 2 ohm, bagi juga dengan total resistor. So R 2 ohm campur dengan R 4 ohm kali dengan voltage source. That's why kita dapat 2 bagi dengan 6 kali dengan 12. So V out kita adalah 4. Okay. Macam mana pula nak kira dekat V dekat 4 ohm ni? Konsep yang sama. Okay. 2 ni tadi kita nak kira dekat V out kan? So sekarang kita nak kira dekat 4. Ini adalah 4. Ni V dekat 4 ohm Ini V out. Bagi dengan 2 campur 4. Kali dengan 12. Sama macam ni. Cuma ni dia tukar resistor 2 kepada 4. Okay. 2 kepada 4. Ini sama juga dengan 12, 4, 48 bagi dengan 6. So 8. So tadi kita dapat 4 volt V out dekat sini. Ini 4 volt. V out dekat, V voltage drop dekat 4 ohm resistor is equal to 8 volt. So nampak kan kita ada buat tadi, total KVL bagi tahu dalam satu closed loop is equal to 0 kan, voltage drop. So betul tak ni? Kita tengok negatif 12 campur 8 campur 4. Negatif 12 campur 8 campur 4. Sama tak dengan 0? Sama. 12, negatif 12 campur 12 dapat kosong. So betul lah ni. Kita boleh check balik dengan menggunakan KVL. Alright. Settle. Dapatlah V out berapa. Okay. Lepas tu dia suruh kita kira I out pula. Guna Ohm's law. I out is equal to V out bagi dengan. Okay. Ini yang sama. Kalau kita tengok balik dekat sini. I out is equal to V out bagi dengan resistor. Okay. So V out kita dah kira tadi 4 volt. 4 bagi dengan 3. Kita akan dapat 1.33. Dapatlah nilai dia berapa? I out. And then nak kira power pada 3 resistor. Okay, soalan ni sangat penting You need to remember and you need to know how to calculate this. Okay. Power dissipate at 3 ohm resistor. Power dekat sini kita boleh pakai I square R ataupun IV. Yang macam mana-mana lah. Kan saya cakap tadi kita boleh pakai dua-dua pun. Kalau power pada sini kita boleh pakai P output is equal to V output kali dengan I output lah. Okay. V out dia berapa? 4. I out dia berapa? 1.33. Okay. Ini sama dengan 1.33. Ataupun yang sama. I out square 1.33 square kali dengan resistor kali dengan 3 ohm. Nilai dia akan sama confirmnya. Okay. Ini pun sama juga. Sangat penting. Benda yang sama diulang-ulang. Okay. So for the circuit given here, they ask you to find V out and power supplied by the current source and power absorbed. So P dekat sini, berapa power dekat sini, semua power pada resistor, and power supplied by the current source. Okay, total power dia berapa dan power absorbed.
By right, you will get power supply must be equal to power absorb. Okay. Tengok power supply. Sebab apa? Law yang tadi kita dah belajar pagi tadi. Power, total power in a closed loop circuit is equal to 0. The total power in the whole entire circuit. So basically power supply sama juga dengan power absorb. Sama juga tadi current in sama dengan current out. Okay. So in this case power supply dapat, kalau tengok jawapan dulu 5.4. Sama tak dengan power absorb? Sama. 3.6 power pada 12 kilo, power kita ada 6, 9, 12. 6, 9, 12. 0.6 campur dengan 3.6 dapat 4.2. 4.2 campur dengan 1.2, 5.4. So sama je. Ni power absorb. Sama juga dengan power supply. So kita boleh confirmkan balik jawapan kita dengan teori yang dah belajar. Alright. So itu dia punya satu konsep yang saya nak terangkan dekat sini. Okay. Dan kita boleh kira V out dekat sini menggunakan apa? Macam mana nak guna? Macam nak kira? Kita ada current. Okay. So kita boleh pakai current divider. Sebab dia bagi current source. Tadi dia bagi voltage source. Kita boleh pakai voltage divider. Sekarang dia bagi current source. Kita boleh pakai current divider. Macam mana nak pakai? Okey. Sempit sangat ni. Ada soalan? Okey. Okey. So kita boleh simplifykan yang ni. Okey. Simplifykan 6 dengan 12 in series kan. So dua ni adalah parallel. So kita boleh buat macam ni lah. Okay. So ini adalah 6 campur 12, 18. Ini adalah 9. Okay. So ini adalah 30 M. 30 milliampere. Okay. So dia nak kira voltage dekat sini. So kita tahu current ya. Current source ni adalah sama juga dengan current out. Okay. So ini adalah current 1, current 2. Okay. Ni current in. Kan. So current, kenapa kita pakai current divider? Sebab current yang flow dekat 9 ohm tak sama dengan current flow dekat 18 ohm. That's why kita pakai current divider. Kita nak dividekan current. Sama juga dengan sini. Kenapa pakai voltage divider? Sebab voltage dekat sini dengan voltage dekat sini tak sama. So kita dividekan. Kita dividekan voltage yang dekat sini dengan yang sini. Sebabkan current sama, buat apa nak pakai current divider? Kalau pakai current divider tak dapat jawapan lah. Kan sebab current dia sama. Sama juga yang ni. Kita tak boleh pakai voltage divider sebab voltage drop pada 9 ohm ni sama juga dengan voltage drop pada 18 ohm. Voltage sama. Ini parallel Pada parallel, saya banyak kali ulang ni. Pada parallel, voltage dia same. So kenapa kita nak pakai voltage divider? Voltage dah sama. Kita boleh pakai current divider sebab current lain. KCL kata current in sama dengan current out. So that's why kita pakai current divider. Kadang-kadang student confuse nak pakai current divider ke voltage divider. Konsep dia back to the basic. Dia series ke parallel? Okay. Lagi sekali saya ulang. Series, current dia sama. Okay. So kalau current sama, kita nak buat apa pakai current divider? Kita tak divide, dia sama. Kita pakai voltage divider. Kalau parallel, okay, dia punya voltage dia sama. Kita tak pakai voltage divider, voltage dia sama. Kita pakai current divider. Alright. So itu je konsep dia yang kita nak buat ni lah. Okay.
So kalau kita tengok solution ni balik, yang tadi ni sama macam saya dah lukis tadi Okay. So dia pada note sini dia dah bagi 18 ni adalah series 2 6 tambah dengan 12 dapat macam ni. Okay. So kita boleh pakai current divider sebab apa lagi sekali dia adalah parallel. Dia parallel, so kita pakai current divider. Kita pakai current divider sebab dia parallel. Right. Dia bukan voltage divider, voltage sama. Current divider konsep dia macam tadi juga, kita pakai balik rumus yang depan tadi tu. Kita nak kira current dekat sini adalah resistor yang depan dia bagi dengan total resistor. Kalau voltage divider, voltage yang sendiri tu, okey contoh kalau kita tengok ni I1, kamu nak kira I1 kan, I1 adalah sini, adalah R pada diri dia sendiri. Itu kalau voltage So kalau I adalah bertentangan dengan dia, dia mesti ada dua bertentangan dengan dia, iaitu 18 bagi dengan total. Kalau nak kira V1, katakan V1 tapi ini bukan dia punya, ini bukan dia punya apa nama circuit lah, sebab circuit dia mesti dalam series kan, bukan parallel. So dia mesti resistor dia bukan, okey contoh saya bagi, katakan ini 9, ini 18 ohm. Nak kira pada 9. Okey, nak kira voltage dekat sini. V yang kita nak kira kat sini adalah pada diri dia sendiri. So dia akan jadi 9 bagi dengan 9 campur 18. Tengok beza I dia, kalau I dia bertentangan, kalau voltage pada diri dia sendiri. Tapi total bawah masih sama. Dia akan kali dengan, kalau voltage akan kira kali dengan voltage, ini current akan kira dengan current source. Voltage kali dengan voltage source. So beza dia hanyalah pada situ saja. Janganlah sesekali confuse lagi sekali. Macam tak ada suara. Tak ada suara lah. Doktor? Ada suara lah doktor. Tak dengar doktor.